Pahang sudah bersedia menerima pelancong di 5 buah lokasi pelancongan popular di negeri ini. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak berkata, 5 lokasi tersebut ialah Bukit Fraser, Pulau Tioman, Taman Negara, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Kita dah bersedia. Kita sudah bersedia. Fraser Shield 100% vaksin. Cameron Highlands sudah close to 80%, yang paling tinggi di Pahang. Dah melebihi target nasional dah, Cameron Highlands. Tioman 100%, 101 tu, lebih sikit kan? Lebih sikit. Tembeling sudah 100%, Taman Negara. Jadi, at any time. Kalau katakan pagi ni keluar SOP, petang ni kita dah boleh jalan dah. Memang tak ada isu. Pahang tak ada. Menanti green light daripada Menteri Motek. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat pusat program vaksinasi Movac Outreach di Sungai Puteri hari ini. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar serta Pegawai Daerah Rompin, Tuan Ahmad Nasim Datuk Haji Ahmad Siddiq. Dalam pada itu, beliau berkata Pahang sudah lama bersedia untuk membuka gelembung pelancongan. Kita seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syakar, Menteri Esko Pelancongan, kita ever ready. Before Langkawi ready, kita dah ready lama dah. bukan perkara baru, dan kita sebenarnya Pahang telah merekodkan vaksinasi 100% yang pertama di Malaysia sebenarnya, di Tioman. Ya, jadi satu lokaliti yang paling first time 100% di Malaysia datang di Tioman. Jadi, dan Genting Highlands pun almost 100%. Jadi kita semua pusat pelancongan kita, Genting Highlands, Tioman, Taman Negara, Cameron Highlands dan Fraser Shield dah ready untuk dibuka pada bila-bila masa. Kerajaan negeri menetapkan 4 strategi tambahan bagi memastikan sasaran 100% vaksinasi di negeri ini berjaya dicapai. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak berkata, strategi pertama ialah vaksin secara walk-in atau mobile menggunakan bas yang disediakan di tempat-tempat yang dirasakan sesuai. Yang kedua, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam, pada hari Isnin kita akan memulakan vaksinasi pelajar-pelajar sekolah. Jadi persiapan akhir sedang dibuat oleh tim kita, tim semua pihak, pendidikan, pelajaran, kesihatan, pimpinan tempatan. Kita pendekatannya ialah akan ditentukan sekolah mana akan menjadi PPV untuk sekolah. Jadi pelajar-pelajar dihubungi, dia akan pergi ke mana, jangan ada kebimbangan. Akan ditentukan sekolah mana, dan kita membahagikan 2 jenis pelajar. Satu pelajar yang tinggal di sekitar sesuatu kawasan lokaliti. Satu lagi sekolah yang berasrama penuh. Dan kita juga tentukan di setiap daerah tu ada untuk pelajar-pelajar asrama penuh. Asrama penuh ni tak kira lah, bukan semestinya SBP pelajaran apa Kementerian Pelajaran. Kita ada asrama penuh MRSM, kita ada yang SMKA, kita ada asrama penuh SBPI, kita ada asrama penuh macam Ma'had Tahfiz. Ini kita kategorikan asrama penuh, dan tim kita sedang mengatur ke mana mereka ni akan divaksinasi dan mereka akan pergi ke situ. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat pusat program vaksinasi Movac Outreach di Sungai Puteri hari ini. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar serta Pegawai Daerah Rompin, Tuan Ahmad Nasim Datuk Haji Ahmad Siddiq.
Sementara itu, Datuk Seri Dr. Salihuddin berkata pihaknya juga sedang merancang bagi membolehkan pelajar-pelajar yang bersekolah di Pahang tetapi tidak menetap di negeri ini untuk diberikan vaksin. Semua ini diaturkan secara terkoordinat di antara semua jabatan. Kita ada beberapa jenis kategori sekolah. Kita ada sekolah Kementerian Pelajaran. Kita ada sekolah di bawah kerajaan negeri. Kita ada sekolah di bawah MRSM, di bawah MARA. Kita ada sekolah di bawah swasta. Kita ada Mahat Tahfiz. Semua mereka ni kita aturkan supaya tersinkronis. Jadi yang penting saya minta semua pelajar-pelajar, ibu bapa tolong dapatkan maklumat daripada pejabat pelajaran terdekat. Siapa yang confuse, jangan confuse. Sebab semua mereka ni dah diaturkan ke mana. Jadi kalau terkena ni sekolah masing-masing tu kira nasib baiklah. Tapi kalau sekolah masing-masing itu bukan menjadi PPV, jangan bimbang, memang akan ditentukan sekolahnya. Dalam pada itu katanya, strategi ketiga turut bermula Isnin ini iaitu sasaran 100% vaksinasi ke atas orang asli menjelang penghujung tahun ini. Ini satu task yang besar. Kenapa? Kerana orang asli merupakan komuniti yang paling terdedah kepada COVID-19 dan kadar jangkitan di kalangan orang asli adalah lebih tinggi daripada kadar jangkitan bukan orang asli. Jadi perlu saya ingat semua pimpinan masyarakat, saya dah konsult dengan semua pimpinan orang asli. Katanya lagi, kerajaan negeri ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Tentera kerana menyediakan sokongan dan pasukan untuk pemvaksinan masyarakat orang asli. Beliau berkata strategi keempat akan dilancarkan beberapa hari lagi iaitu vaksinasi sepenuhnya kepada peneroka Felda. Kita dah membuat penilaian secara lebih kurang findingnya dan analisa. Terima kasih kepada Jabatan Kementerian JKN telah memberikan insight kepada kita, iaitu yang pertama sekali jangkitan tertinggi yang lebih tinggi daripada jangkitan negeri Pahang ialah orang asli. Tapi kadar kematian yang tertinggi ialah di Felda. Jadi peneroka Felda mempunyai kadar kematian yang lebih tinggi daripada bukan peneroka Felda, penduduk kawasan Felda. Jadi kadar kematiannya amat tinggi. Hari Isnin saya akan berbincang pula dengan stakeholders peneroka Felda termasuk Yang Berhormat Ahli Esko, pihak ketiga-tiga pengurus wilayah dan juga pihak Felda, ibu pejabat. Saya rasa insya-Allah kita akan dapat satu tim yang mantap. Jadi 4 strategi ini saya rasa kalau berjaya kita dapat menyegerakan imunisasi negeri Pahang. Kita target bukan 80%, kita target 100%. Dan kita aim quite high. Majlis Bandaraya Kuantan MBK kini giat mempertingkatkan usaha penjagaan kebersihan di sekitar Bandar Kuantan bagi menarik kunjungan pelancong ke lokasi-lokasi menarik di bandaraya tersebut. Datuk Bandaraya MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, kerjasama pelbagai pihak sama ada pihak MBK bersama agensi kerajaan terlibat termasuklah penduduk setempat adalah amat penting bagi mewujudkan kesedaran bagi melahirkan masyarakat yang cintakan kebersihan. Saya menyeru kepada semua warga majlis Bandaraya dan juga warga Kuantan, marilah sama-sama kita meningkatkan kebersihan di sekeliling perumahan kita, di sekeliling taman-taman kita dan keseluruhannya bandar kita. Dan kita harap usaha ini seterusnya akan mengekalkan kesihatan kita, keindahan dan juga untuk menjadikan bandaraya kita terus maju dan menjadi tumpuan kepada para pelancong di masa hadapan. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media UKOM selepas program Hari Kebersihan Negara 2021 World Clean Up Day, Majlis Bandaraya Kuantan di Esplanade Tanjung Api, Kuantan pagi tadi. Turut hadir ialah Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Kop Pahang, Encik Syahrudin Hamid, Alam Flora, Ahli Majlis MBK, Badan Bukan Kerajaan NGO Persatuan India Prihatin Pahang dan Ketua Kampung Tanjung Api.
Pada program sama, Yang Hormat Datuk Hamdan turut melancarkan replika dinosaur sempena Hari Kebersihan Negara yang telah dihasilkan menggunakan 60 tayar terpakai seberat 2 tan.